A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syarhi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan ungkapan terbaik alhamdulillah sebagai tanda kita adalah hamba Allah yang sangat-sangat merasa terlalu kecil di mata Allah dan Allah lah yang maha besar. Sebagai tanda kita juga merasa bahawa Allah itu sentiasa berada bersama orang-orang yang lemah. Sebagai manusia, kita adalah hamba yang lemah. Makanya tidak lain, tidak bukan tempat bergantung, hanyalah kepada Allah. Jadi kekuatan yang kita nak bangun sekali lagi, kita ungkapkan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai tanda kita merupakan calon-calon yang akan mendapat syafaat daripada junjungan besar, hasil daripada usaha, hasil daripada hubungan jasad ataupun kita kata hubungan pengetahuan dan hubungan perasaan dan yang paling utama hubungan hati, hubungan jiwa. Macam mana kita membina hubungan dengan anak kita. Kita kata ini anak saya kerana dia keturunan saya, kerana dia darah saya. Kerana rahim saya yang mengandungkannya. Itu kita kata kita membina hubungan dengan anak dalam bentuk kita kata hubungan darah. Tetapi kita dengan Rasulullah, ataupun kita kata hubungan yang kita katakan hubungan jasad. Hubungan yang ada kaitannya dengan material. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sempat bersama. Nuriah Hassan insya-Allah sama-sama bersama kita dan juga yang lain-lain. Diucapkan selamat datang. Mudah-mudahan kita terus merasa bahagia berada dalam majlis ilmu yang kita buat walaupun pendek dan ringkas. Tetapi membolehkan kita merasa bahawa kita adalah hamba Allah yang sedang mencari redha Allah, yang sedang mencari redha Allah dan yang sedang merasa diperhati Allah setiap masa. Okay. Jadi Assalamualaikum Irma Habsah, terima kasih kerana masih turut serta atau sudi turut serta untuk bersama pada petang ini. Maka kita balik semula kepada semalam kita bercakap tentang apa yang kita katakan rejab, apa yang kita katakan Isra Mi'raj, artinya kita kata kita tidak boleh lagi melihat Isra Mi'raj. Nur Madinah, waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita Assalamualaikum salam pada semua yang dapat menghadirkan diri. Mudah-mudahan dia menjadi satu sidang untuk menjadi bukti kepada Allah bahawa kita sentiasa menambah ilmu walaupun kita kata satu ayat atau dua ayat. Kemarin kita masih bercakap tentang Isra Mi'raj, artinya Isra Mi'raj tidak boleh dilihat pakai fikiran, pakai logik, pakai otak, pakai fikiran pendapat kita. Dia harus dilihat dan harus dirasakan bahawa Isra Mi'raj membuat kita membina hubungan jiwa. Okay, Imam must want to be in your life. Okey, silakan. Maka kekuatan yang nak dibangun ialah bukan sekadar hubungan pengetahuan, bukan sebagai hubungan dalam bentuk ilmu, tetapi kita nak mengangkat Isra Mi'raj mengajar kita untuk membina hubungan jiwa dengan Rasulullah. Untuk membina hubungan jiwa dengan Allah, kerana Isra Mi'raj tidak boleh pakai fikiran. Kalau tidak diikuti dengan perasaan, tidak diikuti dengan hubungan hati, maka Isra Mi'raj tidak memberi apa-apa makna kepada kita. Ini yang kita nak jaga. Oleh itu sekali lagi, kita semalam sudah pun mengeratkan hubungan kita dengan Rasulullah, sudah merasa betapa peringatan-peringatan Allah itu sangat berguna pada kita. Allah memaparkan orang yang hentuk kepalanya, orang yang makan daging yang busuk, orang yang membuat perkara, macam-macam gambaran itu untuk memberitahu kita secara cepat. Untuk mengangkat motivasi Rasulullah yang sedang kecewa. Yang sedang sedih, yang sedang menjalani ujian dari Allah. Supaya tidak putus asa dengan tugasnya. Tidak merasa berat dengan tugasnya. Kerana Allah sudah memaparkan apa yang akan terjadi kepada pengikut-pengikut Rasulullah. Sekiranya Rasulullah tidak terus berjuang. Inilah cara Allah untuk memberi motivasi kepada Rasulullah supaya tidak kenal putus asa, tidak kenal penat, tidak kenal letih. Dan sambil itu Allah juga memberi peringatan secara cepat kepada kita. Apa yang kita katakan peringatan-peringatan yang bukan sekadar untuk ditatap oleh Rasulullah tetapi untuk kita menatapnya pakai hati. Untuk kita menatapnya pakai keyakinan, pakai keimanan.
bahawa inilah yang akan terjadi pada aku sekiranya aku tidak mentaati Allah dan tidak mentaati Rasulullah. Inilah yang akan terjadi pada anak aku sekiranya dia tidak kenal Rasulullah dan dia tidak kenal Allah, maka dua kalimah syahadahnya kosong. Maka orang yang melihat Isra' Mi'raj dengan menggunakan dua kalimah syahadahnya yang kekukuh, maka dia akan merasa, ya Allah, Maha Agung Allah, Maha besar cintanya Allah, mengingatkan kita dari awal-awal lagi, mengingatkan kita sebelum kita sakit lagi, mengingatkan kita sebelum kita lupa bahawa Rasulullah dipaparkan dengan berbagai peristiwa, berbagai kejadian yang melibatkan perzinaan, yang melibatkan rasuah, yang melibatkan makan harta anak yatim, yang melibatkan Waalaikumsalam semua, Nur Ain dan Jura Azlim. Jadi, maka kita kata ini merupakan peringatan awal. Bukan saja untuk dipaparkan kepada Rasulullah, tapi sebenarnya dia juga dipaparkan untuk kita supaya kita terus selepas Isra' Mi'raj ataupun kita kata setelah mengkaji Isra' Mi'raj, jiwa kita terus terbangun, jiwa kita terus berusaha, jiwa kita terus bersemangat untuk membaiki diri, untuk tidak lagi menzalimi, tidak lagi melanggar perintah Allah, tidak lagi melakukan rasuah, tidak lagi cuai dengan perintah Allah. Ini hasil yang kita nak perolehi setelah kita mendekati ataupun kita memahami Isra' Mi'raj. Maka sebab itu sekali lagi mari kita sama-sama melihat Isra' Mi'raj. Okey, Nur Haslinda, Zuraidah, terima kasih turut serta. Maka mari kita sama-sama melihat bahawa Isra' Mi'raj hari ini, hari Isra' Mi'raj 27 Ramadan dah 27 Rejab yang dinobatkan sebagai hari Isra' dan Mi'raj. Maka kita harus sama-sama membangun jiwa bahawa peringatan-peringatan yang dipaparkan oleh yang dipaparkan oleh Allah secara simbolik kepada Rasulullah semasa dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa akan menjadi satu daripada panduan-panduan yang peringatan-peringatan kepada kita bahawa kita harus mengelakkan semua kesulitan-kesulitan, cabaran-cabaran yang sangat-sangat kita kata mendominasi dunia kita, supaya kita lebih berhati-hati, lebih beringat-ingat kerana Allah sudah mengingatkan kepada kita. Dan andai kita dengan peringatan ini pun kita masih lagi terjebak dengan dosa, terjebak dengan perkara-perkara maksiat, bermakna Isra' Mi'raj tidak menyumbang apa-apa kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mendidik diri, mendidik hati dan mendidik minda supaya kita terus mampu untuk mengubah kehidupan setelah mendalami secara rohani, mendalami secara jiwa. Isra' Mi'raj adalah peringatan tanda cinta Allah, tanda kasih Allah kepada hamba-Nya, kasih Allah kepada junjungan besar. Dan ini berarti kalau cinta kasih tinggi, terlalu besar Allah kepada Rasulullah, bermakna Allah juga adalah orang yang paling mencintai kita kerana kita adalah pengikutnya Rasulullah. Umat terakhir, makhluk terakhir, ataupun kita katakan tidak ada Nabi dan tidak ada umat lain selain umat Nabi. Oleh sebab itu, jangan melihat Isra' Mi'raj sebagai satu bahan berfikir ataupun sebab melihat hanya melihat seperti peristiwa. Tetapi melihatnya lah dengan dia adalah sentuhan cinta Allah kepada hamba-Nya, kepada junjungan besar dan kepada kita untuk mengelak diri supaya kita tak terpesona dengan dunia, kita tak tidak terpanggil dengan Yahudi dan Nasrani kerana pertemuan-pertemuan Rasulullah untuk dalam perjalanan ke Isra' Mi'raj dipaparkan dengan berbagai contoh. Bagaimana pengaruh Yahudi, bagaimana pengaruh Nasrani, bagaimana pengaruh wanita tua yang memanggil Rasulullah bahawa yang sudah sangat tua, bermakna dunia sudah sangat tua, maka jangan terus terpesona dengan dunia dan kita nak membangun diri supaya kita menjadi orang-orang yang mencintai akhirat lebih banyak daripada mencintai dunia. Okey? Ini rumusan semalam yang kita angkat sebagai satu daripada perbincangan. Sebab itu kita terus saja berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, bangunkan aku dalam keadaan sedar, dalam keadaan ingat, dalam keadaan sentiasa berhati-hati supaya kita tidak terjebak kepada dosa-dosa yang disebutkan yang dipaparkan oleh Allah dalam bentuk simbolik kepada Rasulullah. Kerana itu bukan hanya untuk Rasulullah membangun kekuatan, tetapi untuk kita mengambil iktibar supaya kita tidak terlibat. Sebab itu, wahai ibu dan ayah, tolonglah baca apa yang dipaparkan oleh Allah kepada Rasulullah dalam perjalanan Isra' Mi'raj itu adalah merupakan satu hadiah
paling unggul, paling besar dari Allah, kerana ke atas sebagai tanda bahawa Allah sangat-sangat mencintai kita. Allah sangat-sangat mencintai hamba-Nya. Maka bangun balik perasaan, bangun balik kekuatan, bangun balik keimanan dan keyakinan bahawa walaupun peristiwa itu berlaku hanya pada setengah malam dan sekerat atau sebahagian dari malam saja, tetapi kesannya harus mencecah ke hati kita untuk terus kekal berada dalam keadaan yang diredai Allah, dalam keadaan tidak melakukan maksiat, dalam keadaan tidak melakukan dosa-dosa yang dipaparkan oleh Allah kepada Rasulullah sebagai peringatan awal. Mudah-mudahan kita terselamat daripada segala maksiat yang dipaparkan dalam peristiwa Isra' Mi'raj kepada Rasulullah sebagai satu hadiah paling besar dari Allah. Dan setelah kita memahami Isra' Mi'raj, kita masih lagi berada di bulan Sya'ban dan kita juga berada di mengharapkan, merindukan, mendambakan datangnya jumpanya Ramadan. Maka kita jangan lepas kepada doa, ya Allah berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ini doa paling ampuh yang harus diangkat sebaik saja berlakunya Isra' Mi'raj. Jadi Isra' Mi'raj adalah penanda bahawa cinta Allah pada hamba-Nya, cinta Allah pada Rasulullah yang kesedihan. Maka berjalanlah. Allah jalankan hamba-Nya untuk merasa dia sedang dilayan oleh Allah. Dia sedang dibimbing oleh Allah. Dia sedang ditatap oleh Allah. Dia sedang dijaga Allah dengan penuh rapi. Kalau Allah dijaga dengan penuh rapi, insya-Allah doa kita, ya Allah, bagaimana Engkau merawat sakitnya jiwa Rasulullah ketika kematian yang berlaku, yang dihadapinya, kehilangan yang dilaluinya, maka tolonglah juga rawat hati-hati kami yang sedang Engkau uji, ya Allah. Ini di antara doa-doa yang harus kita angkat ketika kita melintasi kenangan ataupun inti-inti kepada Isra' Mi'raj yang sedang kita lalui hari ini. Okey, terima kasih banyak kepada semua. Kata Wan Fazidah. Okay. Assalamualaikum dan sahabat-sahabat. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk meyakini bahawa menambah kekuatan dan keimanan dan keyakinan serta membaiki amalan setelah menjalani ataupun setelah mengkaji apa yang kita katakan Isra' Mi'raj, bahawa dia adalah hadiah terbaik dari Allah. Dan untuk hari ini kita balik semula kepada tajuk kita. Kita masih ada dalam tajuk besar kematian dan sakratul maut. Kita baru sampai kepada poin yang ketiga yang ada kaitannya dengan sakratul maut, iaitu kita katakan memperbanyak mengingat pemutus syahwat. Pemutus syahwat artinya pemutus kelazatan. Okey. Apa mengingat, maknanya memperbanyak untuk orang yang nak selamat dalam sakratul mautnya, selamat dalam kematiannya. Maka syarat ketiga, kita dah membincangkan tiga, syarat ketiga ialah memperbanyak mengingat pemutus kepada syahwat atau pemutus kepada kelazatan. Okey. Kita melihat dari surah Al-Imran, surah Al-Imran ayat 185. Al-Imran 185. Okey. Al-Imran 185 yang bermaksud tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Tolong ingat ini, kita tidak tahu bila kita akan mati. Tapi yang jelas pasti kita akan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Maka segala kebaikan yang kita perbuat lakukan sepanjang hidup kita akan terlihat ketika hari kiamat. Sesiapa yang dijauhkan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh dia telah beruntung. Bermakna setelah hari kiamat kita dinilai, dihisap, diperhitungkan dan layak masuknya ke mana. Kalau orang yang layak masuk ke syurga, bermakna dia manusia paling beruntung. Maka tolonglah kita berusaha, bukan sekadar yud mukri, selamat sampai ataupun selamat bersama. Kita nak bangun balik kekuatan bahawa kita kata apa? Kita nak meninggal, datang dan mendapat pahala paling besar yang paling layak untuk masuk ke syurga. Maka itu dikatakan orang paling beruntung. Oleh itu sekali lagi, jangan kita mabuk mencari untung dunia sehingga kita lupa untung yang Allah nantikan di akhirat.
Ada ahli perniagaan yang terus menerus mencari untung. Ada orang yang mencari rezeki nak untung. Orang yang menjual beli nak untung. Tolong juga. Usahakan supaya kehidupan yang kita lalui sekarang ini membuat kita beruntung di akhirat. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jika kita mabuk untuk mencari untung dalam dunia, untung dalam kehidupan dunia, maka tolong ingat bahawa dia adalah keuntungan yang memperdaya. Orang yang mabuk dengan mencari keuntungan dunia sehingga tercicir akhiratnya, hingga tercicir persediaan akhiratnya, dia merupakan orang yang paling rugi. Orang yang paling terperdaya oleh kemewahan, keuntungan, kekayaan. Kita bukan tak nak kaya. Kita bukan tak nak untung. Tetapi jangan sampai kaya kita, untung kita, hebat kita, pandai kita melupakan kita ada satu lagi keuntungan yang perlu dicari, iaitu untuk keuntungan di akhirat. Allah juga berfirman dalam surah Luqman. Okay? Dalam surah Luqman ayat 34. Okay? Luqman ayat 34 yang bermaksud, okay, kita kata, dan tak ada seorang pun yang dapat mengetahui. Tak ada siapa pun dapat tahu dengan pasti. Tak ada siapa yang dapat mengetahui secara pasti apa yang akan diusahakannya esok. Kita boleh membina impian. Kita boleh membina perancangan. Kita boleh membina cita-cita. Esok nak buat ini, lusa nak buat ini, tulat nak buat ini. Tetapi sebenarnya tolong sedarlah. Okay, tolonglah sedar bahawa sebenarnya kita tidak tahu apa yang akan kita buat esok. Okay? Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia dimatikan. Maka orang yang mengingat mati, maka dia akan merasa bahawa dia ada masa hari ini saja. Yang dia nak rebut tu hari inilah. Ibadahnya, berniaganya, kerjanya, buat baiknya, buat pahalanya hari ini. Kerana sebab itu jangan tangguh. Kalau nak buat baik terus buat, nak ibadah terus buat, nak memberi terus buat, nak kita nak buat kebaikan dengan mak bapak terus buat. Kerana kita tak tahu kita esok kita ada ke tak ada. Esok kita ada ke tak ada. Okey? Sebab itu kita kata yang kedua, ke mana pun kita pergi, tolong ingat kita tak tahu kita akan mati di mana. Kalau mengikut ulama' dia kata apa? Ketika kita kata air mani daripada percampuran ayah dan ibu kita, malaikat datang ambil sikit air mani itu dan campurkan dengan tanah. Tanah itu yang kita tak tahu malaikat ambil dari mana. Okey? Kita kata air mani yang bercampur dengan apa yang dikatakan benih sebaik selagi bersama ibu dan ayah kita, air mani yang nak dijadikan janin itu diambil ataupun diambil oleh malaikat dan dicampurkan dengan tanah. Ini kata ulama. Dicampur dengan tanah dan yang kita tak tahu ialah tanah dari mana. Okey? Kerana apa? Kita akan mati di tanah yang dicampurkan dengan air mani kita. Air mani yang kata nak jadi janin pada kita. Yang nak jadi kita ni. Sebab itu Allah kata, kamu tidak tahu di bumi mana kamu akan dimatikan. Kita merancang kalau boleh saya ni pengalaman peribadi sebagai seorang anak. Sebab mak Umi stroke 2 tahun. Dan di Shah Alam. Maka apa yang dihajatkan, andai kata ibunya meninggal, hajat Umi tu nak supaya mak Umi meninggalnya di Shah Alam. Sebab tanah perkuburan di Shah Alam, di Seksyen 19 ataupun kata di Seksyen 23 itu sangat dekat dengan Umi. Maka impiannya, persediaannya adalah untuk mak Umi meninggal di sini. Okay? Tanpa kita tahu bahawa tanah yang dicampurkan dengan air mani untuk menjadikan janin kepada mak Ami itu adalah tanah yang di kampungnya. Okey. Maka dalam apa keadaan sekalipun, walaupun dia sebenarnya sudah dalam keadaan yang sangat lemah sebenarnya, tapi dia bermati-matian.
Dia bermati-matian untuk nak balik kampung. Okey, walaupun dia dah pernah balik dan sebagainya, maka atas dasar seorang anak, makanya kita bawa dia balik ke kampung. Berjumpalah dengan tukang urutnya, berjumpalah dengan doktornya. Okey. Dan dia kelihatannya sangat gembira dan kelihatannya sangat ceria begitu. Okey. Dan itu masa itu bulan puasa. Kita kata kalau bulan puasa, kita bergerak pagi supaya tak penat. Umi ni bersedialah untuk mencari yang kenderaan yang sesuai untuk badannya. Kerana dia tak boleh naik kereta dah. Dia kena naik van yang tinggi supaya dia boleh baring dalam van. Rupa-rupanya, okay, walaupun sudah dalam perjalanan pulang balik ke Shah Alam, maka berlakulah aksiden yang Allah jadualkan dan Mak Mi meninggal dalam kejadian itu. Bermakna tempat kejadian dengan kampungnya sangat dekat lagi dibandingkan dengan tempat kejadian untuk balik ke Shah Alam. Maka warisnya, abangnya, kakaknya dan anak saudaranya, okay, Umi masa itu dah masuk hospital dah. Ketika itu kata kita bawa balik ke kampung. Dan akhirnya dikuburkan di kampung di tempat di mana nenek-nenek dan adik-beradiknya dikuburkan. Ini satu contoh. Ini bermakna tanah yang dicampurkan dalam air mani untuk janin sebagai ibu Umi itu adalah tanah dari kampung. Biasanya kita akan mati di tanah yang di mana dicampurkan air mani tadi. Itu yang kita tak tahu. Sebab itu kita kata kalau Datuk Arundin meninggal di luar negara, okay, ke mana, di Perancis ke mana, tak ingat negerinya. Kerana tanah itu malaikat ambil dari sana. Ini contoh. Sebab itu kita tak tahu tanah mana yang dicampurkan dalam air mani untuk jadi janin kita. Okay? Oleh sebab itu kita kata dipesankan, kamu tidak tahu di mana kamu akan dimatikan. Okay? Allah juga, maknanya kita harus bersedia di mana pun. Di mana pun. Okay? Samalah kita kata kalau nak pergi Mekah, kalau dulu-dulu orang kampung-kampung kita, nak pergi Mekah dah tua sangat. Kononnya mengharapkan untuk mati di sana. Tak juga. Okey, oleh sebab itu saya pesan pada semua yang akan mengerjakan umrah ataupun mengerjakan haji, jangan berniat. Kita boleh berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau boleh aku nak mati di Mekah atau di Madinah. Boleh berdoa, tapi tidak boleh berniat. Apa beza doa dengan niat? Niat bermakna kita berazam, bercita-cita. Tetapi berdoa makna kita mengharap redha Allah. Allah saja yang boleh letakkan sama ada kita akan layak untuk meninggal di Mekah atau di Madinah, kerana Nabi sunnah mengatakan, siapa yang mati di 2 pekan ini, di 2 bandar ini, Mekah dan Madinah, pasti dapat syafaat daripada Rasulullah. Ini kekuatan. Maknanya kita kata jangan mengharapkan, walaupun sakit di sana, tapi kebanyakan kita akan balik walaupun dalam keadaan sakit, kerana bukan hak kita untuk menentukan kita akan meninggal di mana. Okey? Kita ambil dalam surah An-Nahl ayat 61. Okay. Allah berfirman lagi, maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan untuk mati, bagi mereka tidaklah mereka dapat mengundurkan barang sesaat pun dan tidak pula mendahuluikannya. Bermakna surah An-Nahl ayat 61. Nak bagi tahu pada kita kalau dah sampai ajalnya, tidak boleh diundur ataupun dilambatkan. Diundur tak boleh, dikedepankan tak boleh. Tepat. Okey. Tapi kalau pernah ada juga hadis mengatakan, ataupun kita kata ulama memesankan kepada kita, kita boleh berdoa. Okey, ajal boleh diubah dengan doa. Okey, walaupun kita kata, tapi bukan setelah ajalnya sampai. Kita berdoa selagi ajalnya belum sampai. Kalau dah sampai tak boleh buat apa dah. Okey. Katalah contohnya, kata ya Allah Tuhanku, berilah aku sikit lagi panjang umur, berkat umur untuk dakwah ya Allah, untuk apa-apalah. Kita cakap kita nak sedekah ke, nak apa ke, nak ibadah ke, nak pergi haji, nak pergi umrah, nak pergi mana-mana lah. Okey, ini kekuatan. Jadi kita diingatkan bahawa kamu tak tahu. Ajal itu tak boleh ditolak, tak boleh ditarik walaupun sesaat. Tadi kita kata, kamu tak tahu kamu akan dimatikan bila dan di mana. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah
dalam surah Al-Munafiqin. Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11. Al-Munafiqun ayat 8, 9. Ya Allah ini. 9 sampai 11 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman. Kita orang beriman, okey? Janganlah harta-hartamu, okey? Anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingati Allah. Artinya disebabkan sibuk jaga anak, okey, Allah minta maaf sayang. Kita cuai untuk menjalankan perintah dengan alasan sibuk dengan anak, sibuk dengan kerja, sibuk dengan tanggungjawab, sibuk dengan macam-macam. Okey? Sesiapa yang membuat demikian, okey, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Maka kita kata sekali lagi, dalam dunia ni tidak ada siapa yang nak rugi. Tetapi kalau orang itu sibuk dengan anaknya, sibuk dengan hartanya, daripada sibuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia manusia paling rugi walaupun dia untung bisnes dia bermilion-milion. Okey? Dan belanjakanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Kalau kita dapat harta, dapat rezeki, dapat kelebihan, maka belanjakanlah sebahagian. Sebagai dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Maka jangan tunggu sakit, jangan tunggu kita kata bila selesa, bila dapat saja rezeki. Bila dapat saja rezeki, terus kita ambil sebahagian untuk menjadi sebahagian daripada sedekah. Semoga jangan sampai tunggu kita meninggal jadi pusaka. Bila jadi pusaka, kita tak tahu sama ada anak akan ingat kita lagi ke tidak. Anak akan buat kebaikan untuk kita dengan duit itu ataupun tidak. Kerana itu sudah menjadi hak milik mereka. Okey? Kami berikan kepada kamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Kalau tadi ada banyak duit, banyak harta, banyak macam-macam banyak. Jangan tunggu sakit, jangan tunggu tua, jangan tunggu bila senang, tak. Terus bagikan apa yang patut. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Okey. Yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Artinya kadang-kadang kita ni dah ganggu setan. Bila dapat harta, kita kata itu milik kita. Kita oleh kerana kita yang kerja keras untuk mendapatkannya dan kita merasa hanya kita yang layak menggunakannya. Sebab itu kita kata kalau cari harta, tolong bawa harta itu bersama kita. Macam mana nak bawa? Macam mana nak bawa harta itu dengan kita? Kita tak boleh bawa sendiri. Kita tak boleh bawa sendiri. Kita kena minta orang lain bawa. Waalaikumsalam semua. Minta maaf banyak salam-salamnya yang tak sempat Umi perhatikan. Dengan kecil hati, semua sesungguhnya sejak salam itu adalah doa. Mudah-mudahan Umi jawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, Cik Siti kita, Cik Su, Cik Siti Sarah kita, Cik Nasimah kita dan sebagainya. Maka kita katakan sekali lagi, ramai orang-orang yang sudah mati minta dibalikkan semula. Ya Allah, kenapa tak bagi sikit lagi aku umur panjang untuk aku nak balik sedekah. Dulu aku tak sempat sedekah. Oleh itu sekali lagi diingatkan. Jangan sampai kita dah nak mati baru teringat nak sedekah. Sedekahlah secepatnya, sedekahlah sebanyaknya. Sedekahlah, serahkan balik harta pemberian Allah itu untuk kita bawa balik. Pertama, bawa balik, hantarkan kepada anak-anak yatim, hantarkan kepada ibu-ibu tunggal, wakafkan kepada madrasah dan masjid, wakafkan kepada apa yang katakan sekolah-sekolah agama, sedekahkan, bagikan, buatkan kebaikan, buatkan surau ke, buatkan sekolah ke, buatkan tahfiz ke dan sebagainya. Okey, itu cara kita nak bawa harta kita balik. Kita tak boleh bawa sendiri. Bawa pada ibu-ibu tunggal, bawa pada orang miskin. Maknanya harta yang kita keluarkan itu adalah harta yang kita nak jadikan dia teman dan simpanan ketika kita di akhirat. Okay, sebab itu jangan pegang sendiri. Bagi orang lain bawa. Bila orang lain bawa, insya-Allah kita dapat kekuatan. Okay? Itu permohonan.
Kemudian kita kata bila yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dah meninggal ramai orang yang minta, ya Allah bagi aku hidup balik sekejap je. Aku nak sedekah je. Maka jangan tunggu dah mati, dah sakit semua baru nak sedekah. Okey, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian. Tidak akan tertangguh ke depan seminit atau ke belakang seminit. Okey. Seseorang apabila datang waktu kematiannya dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Tak boleh sembunyi dengan Allah. Kalau kita dengan manusia, Waalaikumsalam, Isa, Sarah, okey, maknanya kekuatan yang nak kita angkat, Allah tahu apa yang kita ada. Allah tahu apa yang kita simpan. Allah tahu apa yang kita dapat. Mana Siti Aisyah, okey. Mana mungkin kita nak bohong dengan Allah. Sebab itu jangan ngaku tak ada duit. Mana ada duit? Tak ada. Kita orang miskin. Banyak orang kaya mengaku miskin. Banyak orang yang ada duit ngaku tak ada duit. Ini akan nanti Allah tarik. Betul-betul sampai tak ada duit. Sehingga di akhirat dia menjadi orang yang kita kata papa kedana. Kerana hartanya tidak mampu untuk membantunya. Okey. Kemudian kita tengok Allah lagi sekali berfirman. Allahu Akbar. Okey. Demikianlah keadaan orang-orang kafir hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku boleh berbuat amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Dia tak sempat nak buat amal soleh, tak sempat nak sedekah, dia nak minta balik. Apa Allah jawab? Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian, nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Sesiapa yang paling berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka. Ini yang kita paling takut. Nauzubillah min zalik. Maka mereka dibakar api neraka dan mereka dalam neraka dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayat aku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya. Ini peringatan dari Allah kepada orang yang nak minta balik. Bagilah aku hidup sekejap untuk nak ya Allah, selamat datang ya Rafi'ah dan juga siapa lagi tadi tu. Okey, mudah-mudahan kebersamaan kita menjadikan kita rasa bahagia. Maka kekuatan Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di dunia? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari sahaja. Kita rasa masih di akhirat besok kita duduk dunia ni sehari atau setengah hari. Tapi dah duduk berpuluh-puluh tahun. Okay? Maka tanyalah kepada orang-orang yang menghitung. Orang yang mengira dia nak mati macam mana. Kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Sebentar saja. Okay? Oleh kerana rasa sebentar inilah kita nak buat baik sebanyak-banyaknya. Tak boleh tangguh dah. Kalau kamu sesungguhnya mengetahui, maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini kita katakan Al-Mu'minun ayat 99 hingga ayat 115. Kekuatan ini yang nak dibangun. Bila kita di akhirat besok kita merasa duduk di dunianya hanya sekejap, sama ada sehari atau setengah hari. Sebab dia nak buat alasan. Sebab itulah kami tak sempat sedekah. Sebab sekejap sangat. Maka selagi kita berada di muka bumi ini, selagi kita masih hidup, jangan sampai kita cuai untuk melakukan kebaikan. Dalam surah Al-Hadid ayat 16 pula. Okay? Allah berfirman, dia bermaksud, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Allah tanya kepada kita, tak adakah lagi aku hanya nak beritahu, tak adakah lagi kamu tengok ayat-ayat Allah? Okay? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelum
yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Jangan jadi seperti orang-orang jadi orang-orang kafir, orang-orang yang sesat sebelum datangnya Al-Quran. Kemudian berlalulah masa yang panjang dan mereka lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Maka kita katakan Allah bagi tahu, aku bagi kamu hidup punya lama. Aku bagi kamu hidup punya sehat, punya baik, punya lengkap, punya cukup. Tapi kamu tak pernah cari tentang agama. Kamu tak pernah cari tentang Allah. Kamu tak pernah cari tentang kematian. Ini yang kita kata Allah tempelak kita. Sebab bila tadi kita kata orang neraka minta nak balik, Allah kata kamu duduk di dunia ni berapa lama? Sekejap ke lama? 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Ada yang kata lebih 90 tahun. Ada yang 100 tahun dan sebagainya. Bermakna panjang ke pendek? Pada kiraan kita sangat panjang. Tapi pada kiraan orang yang sudah meninggal, hidup di dunia sangatlah pendek. Oleh kerana itu, tolong pegang dalam kepala kita, hidup ini sangat pendek. Jangan tangguh nak buat ibadah. Jangan tangguh nak buat baik. Jangan tangguh nak beramal. Kerana mati itu datangnya tiba-tiba. Okay? Itu dari surah Al-Hadid. Sikit lagi. Maka peringatan-peringatan ini menggambarkan pada kita bahawa kematian itu pasti datang pada kita. Daripada Ibnu Umar, dia berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah memegang bahuku. Okay, Nabi pegang. Lalu bersabda, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau perantau yang menumpang lalu sahaja. Di dunia ini kita sebagai perantau ataupun kita sebagai pengembara. Okay, dunia ini ibarat pasar. Kalau dia pengembara, dia pergi pasar ambil sikit je bekal. Bukan dia tidak ambil beban sebab dia nak mengembara lagi, nak teruskan perjalanan lagi. Maka sejak aman dipegang oleh Rasulullah, hidup ini hanyalah sekejap. Okey, jadikanlah kamu ini seperti seorang pengembara. Okey, pengembara maknanya tidak menetap. Okey, maknanya pengembara yang sedang melintas dari pulau ke pulau. Imam Ghazali kata, kamu berlayar dari pulau yang namanya dunia, kemudian menuju pulau yang namanya akhirat. Okey. Ibnu Umar mengatakan, jika kamu berada di petang hari, maka jangan menunggu di pagi hari. Dan jika kamu berada di pagi hari, maka jangan menunggu petang hari. Pergunakanlah kesihatanmu untuk sakitmu dan hidupmu untuk matimu. Ini kekuatan yang disebut oleh Sayyidina Umar. Bermakna sekali lagi jangan tunggu nak buat baik esok ke lusa. Ingat, ni buat. Okay. Kita kata nak sedekah, sedekah. Ni dah juga nak tolong orang. Lah kita buat. Ini kekuatan yang nak diangkat. Mudah-mudahan kita kata kita adalah perantau. Kita adalah musafir yang melintas di pulau namanya dunia. Jangan nak ganggam semua dunia ni sampai terlupa yang sebenarnya kita akan bergerak mengembara lagi ke pulau yang namanya akhirat. Ini peringatan-peringatan simbolik yang Sayyidina Umar berikan kepada kita sebagai peringatan bahawa kita ini pengembara. Jangan kedekut, jangan sombong, jangan sakit hati, jangan bengkak, jangan buat dosa. Kerana pengembara harus mengembara, tidak kekal di sini. Sebab itu selalu sebut dunia bukan tempat tinggal, tetapi dunia adalah tempat meninggal. Bila kita ingat dunia tempat meninggal, maka berusahalah selagi belum jumpa namanya ajal, teruslah berbuat baik mudah-mudahan. Dengan sikap itu, kita terus tidak leka untuk menyediakan kebahagiaan supaya kita tidak rugi di akhirat dengan terlalu mabuk dengan dunia. Orang yang mabuk dunia, kita kata bukan saja hamba dunia, tapi mabuk dunia hingga tidak ada ruang dalam hatinya, tidak ada ruang dalam kehidupannya untuk mengingati Allah dan mengingati amal kebaikan untuk dijadikan bekal ke sana. Maka mudah-mudahan mendoakan semua anak sembang petang. Okay, kita adalah perantau, kita adalah pengembara. Pengembara dia tak bawa barang banyak-banyak. Imam Ghazali pesan, tolong kurangkan beban. Bila kamu mengembara, jangan bawa beban. Tolong buang beban banyak-banyak.
tetapi bawalah bekal. Jadi kita kata beban tu jangan banyak sangat nak fikir, macam sangat nak dibuat, banyak sangat nak dihiraukan. Okey, sehingga dia lupa bahawa dia hanyalah sekejap saja melintas di pulau yang namanya dunia ini. Maka sekali lagi kita kata tidaklah berlalu satu hari dari hidupku sejak aku mendengar Rasulullah bersabda tentang hal itu, kecuali di situku ada wasiatku. Maknanya kepada kita, tolong ingat, kita kena buat wasiat tu bila-bila je. Okay, jangan tunggu dah sakit, jangan tunggu dah pencen. Kalau ada harta, buatlah wasiat bagus-bagus, buatlah wasiat betul-betul supaya mati kita tidak menjadi kesulitan kepada anak-anak bergaduh dengan apa yang kita ada. Oleh sebab itu, sekali lagi, mari kita sama-sama mengingatkan diri kita, kematian itu, kelazatan itu akan Allah angkat dan kita akan menjadi sama ada orang yang beruntung ataupun orang yang sengsara, orang yang rugi. Mudah-mudahan didoakan kepada semua anak sembang petang yang sempat pada bersama hari ini terus merasa bahawa kematian itu sangat dekat. Kematian itu akan tiba bila-bila masa. Kematian itu berlaku di mana saja. Kematian itu tidak boleh ditangguhkan. Maka buatlah, kalau membuat urusan dunia, jangan tinggalkan urusan akhirat. Kalau kita terlalu sibuk dengan dunia, kita bimbang kita akan tercicil akhirat. Oleh itu letakkan akhirat di depan dan dunia di belakang. Kerana bila kita melihat akhirat di depan, bermakna dunia akan turut serta. Kalau kita ingat kita buat baik dengan Allah, dunia akan jadi lebih baik. Tapi kalau kita ingat letak dunia ke depan, bermakna akhirat kita akan tercecer. Mudah-mudahan sedikit pesanan ini akan membantu kita merasa bahawa kematian itu mengajar kita untuk bersungguh-sungguh menggunakan waktu yang sangat pendek yang Allah bagi ini untuk menyediakan bekal sebanyak-banyaknya supaya kita menjadi orang yang beruntung di akhirat dan tidak rugi di sana. InsyaAllah sekali lagi. Sampai di sini dulu. Terima kasih banyak atas kehadiran. Okey. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan menjadi motivasi untuk kita mengangkat diri, merasa bahawa hidup ini adalah sebahagian daripada proses, bukan sebahagian daripada kehidupan yang menetap. Kita pengembara, carilah banyak-banyak bekal dan buanglah atau kurangkanlah atau hilangkanlah beban-beban yang namanya dosa. Bekal-bekal yang namanya amalan balik, amalan baik. Jadi sekali lagi sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Kita sambung insya-Allah. Okey, sampai ke sini. Makanya kita sembang petang. Maka kita kata jangan lupa bahawa kematian itu sangat-sangat dekat dan datangnya tiba-tiba, tidak beritahu, tidak beri pesan dan dia tidak pilih siapa, tempat di mana dan waktu bila. Jadi sekali lagi, hamba Allah yang baik adalah hamba Allah yang sentiasa mengingat kematian itu dekat. Jadi sampai di sini, terima kasih banyak atas kebersamaan. Mudah-mudahan kita diizinkan Allah lagi untuk merasa bahawa nikmatnya kita nak jumpa namanya Ramadan, kita nak jumpa namanya Syakban. Hari ini sudah 27, 3 hari lagi atau 2 hari lagi tinggal yang dikatakan Rejab, okey. Dan kita akan berjumpa dengan Syakban, bulan di mana kita membawa ampunan. Mudah-mudahan kita, dengan ampunan yang kita mohon, melayakkan kita untuk layak masuk ke bulan Ramadan insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar.